أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah izin kita semua untuk kita dapat menunaikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi dapat kita salat maghrib secara berjamaah di mana-mana tempatlah, di masjid yang berada di luar masjid, mungkin di rumah, mungkin di mana-mana surau dan sebagainya. Dan kita juga bersyukur kepada Allah kerana Allah masih lagi memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk kita selalu dapat melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam sepanjang hari yang kita berada pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimalah hendaknya segala amal kita pada hari ini sebagai amal yang salih di sisinya, insya-Allah. Amin. Kita sambung lagi perbincangan kita menerusi kitab Risalah Tajwid Al-Fatihah pada menyatakan, memolekkan dan membetulkan hukum membaca Fatihah. Kitab susunan Syekh Tan Muhammad Saleh bin Abu Bakar daripada Lingga, Kepulauan Riau. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ila an qala, kata dia faedah. Maka arti imalah itu iaitu suara yang leweh dari kumpulan telo bunyinya yang cenderung didatangkan di antara fathah yakni baris di atas dan kasrah yakni baris di bawah. Dan tiada imalah pada bacaan Syekh Hafaz melainkan pada kata majraha ataupun majreha daripada bismillahi majreha wa mursaha di dalam surah Hud. Dan ketahui kebanyakan saudara-saudara di tanah Jawi Nusantara ini mengikut bacaan Syekh Hafaz, wallahu a'lam. Maka tuan kitab kita ni menjelaskan lagi apakah itu imalah. Kerana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah pun menyebutkan apa yang telah dijelaskan oleh tuan kitab kita, bahawasanya hendaklah ketika mana kita semasa membaca kalimah al-alamin pada ayat alhamdulillahi Rabbil Alamin, iaitu ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah. Maka masa kita sebut alhamdulillahi Rabbil Alamin, a itu kata dia hendaklah bagi ain al-alamin itu izharkan, yakni nyatakan lam qamariyah al-alamin. Hendaklah izharkan, yakni nyatakan lam qamariyah pada al-alamin, serta nipiskannya, nya tu ain itu, serta nipiskannya
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan lembutkan ain, jangan imalah. Situ kita berhenti minggu lepas. Dan lembutkan ain, jangan imalah. Lembutkan ain di mana? Al-alamin. Dia tidak jadi ngasar sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kadang ada cara sebutan orang Melayu kita ni, dia jadi tebal pada ain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu tak kena tu. Sepatutnya dia kena nipiskan dan lembutkan ain. Bila kata nipis, dia akan ke arah sifat istifal. Dia kena buka mulut. Dia tak ada. Kalau jadi tu dia tokoh. Tokoh tu dia ta'ambuh pada sifat ain. Ketika mana ain itu berbaris atas, maka hendaklah dibukakan mulut kita tu. Begitu tuan-tuan. Barulah nampak kenipisan dia. Kalau tak buka, dia tak akan jadi nipis. Tak bunyi nipis dia. Tu tak bunyi kalau tak buat gitu. Kalau kita buat cara kita ke Al-Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kan nampak tokoh. Maka itu dia bukan bacaan yang sebenar bagi cara bacaan orang Arab yang fasih ataupun yang fushah. Iqra'ul Quran biluhunil Arabi wa aswatuha. Nabi suruh kita baca Quran bukan ikut lahjah masing-masing, bukan ikut cara masing-masing. Tak apalah, orang Kelantan baca cara Kelantan, orang Kedah baca cara Kedah, orang Terengganu baca cara Terengganu. Terengganu pula bagi pula kawasan Kuala Berang, ada belah Bukit Payung, ada belah atas tu, ada belah Bukit Tunggal. Baca ikut kawasan masing-masing. Cara berasa nak baca ikut hak kawasan masing-masing, boleh baca. Tidak. Nabi kata iqra'ul Quran biluhunil Arab. Bacalah olehmu Quran dengan cara bacaan orang Arab, dengan lahan ataupun gaya bacaan orang Arab. Maka sebab itulah kita kena usaha tuan-tuan untuk meniru cara gaya bacaan orang-orang Arab yang betul lah. Ada juga orang Arab baca tak betul. Kan kata orang Arab kok betul lah ke tak juga. Orang Arab yang betul tu sebab dia belajar. Maka bila dia belajar, maka jadilah betul bacaannya. Ditambah dengan keaslian suara yang semestinya terdapat dah pada orang Arab tu sendiri. Tinggal lagi dia kena, orang Arab tu sendiri kena membetulkan cara penguasaannya. Maka jadilah molek. Bagi kita orang ajam ni, orang yang tidak Arab, masalah lidah kita tu satu hal dah yang tidak Arab. Dan kita kena cuba tiru lidah Arab sebut macam mana, dan cara peletakan lidah kita pada makhraj ataupun tempat keluar huruf itu kena juga ambil cakna. Barulah jadi bacaan kita bacaan yang sebetulnya sebagaimana kehendak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan tadi. Bacalah Quran olehmu dengan gaya bahasa, gaya bacaan orang Arab. Baik. Maka hak betulnya alhamdulillahi rabbil kena buka al-alamin. Tapi pula masa kita nak buat tu jangan imalah, dia kata. Jangan siapa nak buka ataupun nak buat jadi nipis tu siapa jadi ke imalah pula. Imalah. Ada satu istilah dalam kita punya tajwidul Quran ni, dalam ilmu tajwid Quran disebut imalah. Imalah ni apa maksud dia tuan-tuan? Imalah ni dia salah satu kita penandaan bunyi, penandaan bunyi. Dia tidak ada tanda, cuma dia ada
Kalau tanda tu ada tanda. Dalam Quran kita ada tanda. Penandaan untuk bunyi sebagaimana kita tengok ada kalau baris atas tu dibariskan atas, baris bawah dibariskan dengan bawah, dan baris depan dia buat macam ke huruf nombor 9 ataupun huruf waw kecil. Maka kita faham tu baris depan, dhammah dia panggil. Baris atas dia panggil fathah, baris bawah dia panggil kasrah. Maka kalau baris atas bila dah nampak baris itu duduk di atas, maka kita akan sebut dia maliki lah, akan sebut ma lah. Kalau baris itu berada di bawah, maka kita akan sebut mi, maka bunyi dia pun mi gitu. Kalau baris itu ada huruf waw kecil ataupun nombor 9 yang condong tu, maka dipanggil baris depan, bunyi dia mu, ma mi mu. Cuma di antara baris atas dan baris bawah ada juga satu lagi yang diistilahkan oleh ulama kita, iaitulah baris yang condong. Condong tu bahasa kita, bahasa Arab disebut imalah. Imalah ni condong. Daripada perkataan mailun. Mailun condong. Maka kata dia, ni dia nak beri penerangan pada malam ni. Maka arti imalah itu iaitu suara yang leweh dari kumpulan telo bunyinya yang cenderung. Yang cenderung tu yang condong. Yang kita sebut condong ni lah, dia kata cenderung. Cenderung dengan condong tu lebih kurang lah. Baik, itu dia kata dia. Imalah ni iaitu suara yang leweh. Dia bunyi tidak a, tidak i, tapi leweh. Macam mana bunyi leweh tu? A pun tidak, I pun tidak, jadi dia tengah-tengah di antara atas dan nak pergi ke bawah. Jadi di situ. Maka kalau isu kita tadi, dia kata didatangkan di antara fathah baris di atas dan kasrah baris di bawah. Didatangkan maksudnya imalah tu wujud di antara baris atas dan baris bawah. Begitu. Jadi kalau dalam isu kita tadi, dia kata jangan imalahkan huruf ain masa sebut al-alamin. Dah kalau imalah ain bunyi mana? Alhamdulillahi rabbil alamin. Sepatutnya dia tak sebut dan dia juga tak sebut i. Dia sebut alamin. Biasanya bila kita nak mengistifalkan sesuatu huruf telajak sangat, dia akan jatuh ke arah imalah. Bismillahirrahmanirrahim. Patut Rahman saja je. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi nak buat dia tu punya sungguh, dia nak buat jadi nipih ma tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman. Ma tu jadi imalah lah tu. Sepatutnya Rahmana. Rahman, Bismillahirrahmani, Rahman saja. Maka kena beringat-ingatlah supaya jangan buat jadi yang baris atas tu terlanjur amat kita nak buat dia tu jadi huruf yang nipis ataupun istighfar bunyinya, sehingga jadi jatuh kepada imalah. Seumpama diberi peringatan pada al-alamin, Alhamdulillahi rabbil alamin, sekadar tu sudah. Jangan Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu dah jadi imalah. Dan tiada imalah pada bacaan Syekh Hafaz. Dia kata tak ada imalah dalam bacaan Syekh Hafaz melainkan pada kata majroha, daripada bismillahi majriha wa mursaha di dalam surah Hud. Dalam surah Hud ayat 41 ada Allah Ta'ala sebut وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Itu ayat dalam surah Hud yang mana bagi bacaan Syekh Hafaz, dia sebut Syekh Hafaz. Syekh Hafaz itu merujuk kepada Al-Imam Hafaz, yang mana merupakan imam mazhab bacaan Quran kita di Malaysia dan juga di
kebanyakan negara-negara Islam di atas dunia ni. Kebanyakannya hari ni semuanya pakat baca dengan bacaan mazhab Imam Hafaz. Yang mana Imam Hafaz ini dia ambil daripada bacaannya itu daripada Imam Asim. Al-Imam Asim. Imam Asim pula ambil dengan beberapa orang sahabat Nabi SAW, antaranya Abdullah bin Mas'ud. Lalu daripada sahabat-sahabat ini diambil daripada Nabi SAW bacaannya. Maka itu jalur bacaan kita tu daripada situ. Kalau katanya bacaan awak mazhab bacaan Quran hak mana se? Awak ikut mazhab mana baca Quran? Saya dah ulang banyak kali dah sini. Jadi jawapan kitanya jangan jawab saya baca Quran mazhab Syafi'i ya saya. Apa kata begitu dah, saya semayang mazhab Syafi'i, puasa mazhab Syafi'i, bayar zakat mazhab Syafi'i. Takkan baca Quran saya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i ya. Itu bukan tuan-tuan. Mazhab Syafi'i ini hanya dalam bab fiqh sahaja. Dalam bab fiqh betul lah kita mazhab Imam Syafi'i. Dalam bab bacaan Quran dia bukan lagi mazhab Syafi'i dah. Kita di tanah Jawi kita ni, di Malaysia dan di Nusantara kita ni, kebanyakannya boleh kata majoriti lah memang mengikut mazhab Al-Imam Hafaz daripada bacaan yang diambil daripada Al-Imam Asim Al-Kufi. Itu kita punya mazhab bacaan Quran. Jangan awak salah jawab saya bacaan Quran mazhab Imam Syafi'i, bukan. Mazhab kita mazhab Imam Hafaz daripada mazhab Imam Asim. Maka mazhab bacaan Quran tu ada berapa? Macam ke fiqh tadi, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali. Yang masyhur lah kita kenal ada 4. Walaupun di sana ada lagi mazhab fiqh yang lain, tapi tak masyhur. Yang masyhur hanya ada 4. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali. Adapun mazhab bacaan Al-Quran yang disepakati oleh ulama sehingga kini ada sebanyak 10 mazhab. 10 mazhab bacaan Quran. Sehingga hari ini disepakati banyak tu saja tuan-tuan, tidak lebih dan tidak kurang. Ini hak sahih, mazhab hak sahih. Dia ada mazhab yang pertamanya mazhab Imam Nafi', ada yang kedua mazhab Imam Ibnu Katsir, yang ketiga mazhab Imam Ibnu Amir, yang keempat mazhab Imam Abu Amru, yang kelima mazhab Imam Asim. Imam Asim ni hak kita ni. Daripada Imam Asim mengikut jalur anak muridnya Imam Hafaz, itu mazhab kita. Yang keenam mazhab bacaan Qurannya mazhab Imam Hamzah, yang ketujuh mazhab Imam Al-Kisai, yang ke-8 mazhab Imam Abu Ja'far, yang ke-9 mazhab Imam Ya'qub, yang ke-10 mazhab Imam Khalaful Ashir. Ada 10 mazhab bacaan Quran. Tu. Jadi hak kita ni yang kelima daripada 10 yang kelima, iaitu mazhab Imam Asim. Daripada Imam Asim tu dia pecah 2 anak murid dia, Imam Syu'bah 1, Imam Hafaz 1. Jadi kita daripada jalur Imam Hafaz. Bacaan Al-Quran kita mengikut mazhab Imam Asim daripada jalur anak muridnya Imam Hafaz. Jadi ini dia panggil ilmu apa yang bincang pasal mazhab bacaan-bacaan Quran ni. Dia ada satu ilmu, nama dia ilmu qiraat. Ilmu qiraat. Kalau di Masjid Putih ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak dengar bacaan mazhab-mazhab lain tu lagu mana bunyi dia, sama dengan kita hak baca mazhab hafaz ni ke lain. Bolehlah pakat mari dengar hari Khamis subuh. Hari Khamis ni ni macam hari ni, tapi subuh tadi. Kita perdengarkan bacaan Al-Quran daripada pelbagai mazhab, tapi bukan semua sekali lah satu pagi tu. Kita pilih mana-mana riwayat ataupun daripada mana-mana qiraat untuk kita baca dalam salat subuh setiap hari Khamis di Masjid Putih ni, Masjid ABD, Masjid Negeri. Jadi nak dengar boleh pakat mari hari Khamis subuh.
Mari dengar macam mana. Jadi tu imam tu dia akan sebutlah sebelum daripada semayang. InsyaAllah akan dibacakan dalam solat pagi ni bacaan Quran daripada riwayat mana, qiraat mana. Riwayat mana, qiraat mana. Dia akan sebut begitu. Kita tengok. Jadi adakah makmum yang semayang di belakang tu imam tu dia kena baca ikut mazhab qiraat yang dibaca oleh tu imam? Tak perlu. Tu imam saja. Jadi makmum bacaan sama-sama kita baca itu lah. Tak ada kaitan. Mana tidak dipertanggungjawabkan untuk makmum juga turut ambil bahagian kena baca gitu juga. Tak. Imam sahaja. Dan bagi imam yang baca qiraat tertentu ataupun riwayat tertentu tu, dia kena baca riwayat itu pada semua rakaat dengan satu riwayat sahaja. Tak boleh campur-campur. Bukanlah rakaat pertama dia ambil mazhab ni qiraan ataupun rakaat kedua ambil mazhab lain pula. Tak, dia kena sama. Kalau mazhab tu hak tu lah sampai ke sudah semayang hak tu lah. Jadi subuh 2 rakaat saja. Jadi 2 rakaat tu mesti dibaca dengan riwayat dan qiraat yang sama. Itu dipanggil ilmu perbincangan dalam mazhab-mazhab bacaan Quran yang kita akan belajar dalam ilmu qiraat. Sampai masa insya-Allah kita akan baca juga di meja kuliah kita ni pada malam Jumaat. Selepas habis kitab ni kita cari kitab-kitab yang berkaitan dengan ilmu qiraat pula. Jadi dalam bacaan Imam Hafaz kita hanya ada satu tempat sahaja yang dibaca dengan imalah. Dalam mazhab bacaan Quran kita yang kita ambil daripada jalur Imam Hafaz, daripada mazhab Imam Asim, hanya ada satu tempat sahaja yang dibaca dengan kaedah imalah, iaitu ayat 41 surah Hud. Wa qala rkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Majriha, dia tak baca majriha, majroha, tak majri, re. Gitu tuan-tuan. Sebab itu Quran dia tak boleh kita baca seorang diri tuan-tuan. Dia kena baca berguru. Quran kita kena baca secara berguru. Kena ambil bacaan Quran tu dengan guru. Sebab ada dalam Quran kita ni yang hanya ditanda dengan tanda-tanda tertentu yang kita mungkin kalau baca seorang tak tahu lagu mana nak baca. Lagu mana nak baca ni? Contoh dalam surah Yusuf ada satu tempat apa nama ni? Malakala ta'manna. Ada di antara ta'manna tu dia buat macam tanda batu permata. Kalau kita baca seorang diri tak ada tok guru, kita mungkin tak akan dapat tahu bacaan sebetulnya macam mana situ. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Jadi sebetulnya di situ ada bacaan dipanggil dengan kaedah raum ataupun ismam, iaitu memuncungkan mulut. Ismam memuncungkan mulut. Jadi bacaan dia qalu ya abana ma laka la ta'manna. Kalau baca seorang diri tak tahu tu lagu mana nak baca. Tapi kalau baca dengan guru, guru akan khabar. Hasil ni bacaan dia gini, tengok mulut saya, ikut mulut saya baca. Selagi tak betul, selagi tu tok guru tu akan suruh baca ikut macam hak dia baca. Itu dia panggil cara kita nak belajar Quran sebenarnya begitu. Maka begitulah juga dalam surah Hud tadi ayat 41, bacaan dia adalah bismillahi majriha wa mursaha. Ini bagi bacaan mazhab kita. Kalau mazhab yang lain, seumpama kita tengok mazhab Imam Kisai contohnya. Pagi tadi kita baca mazhab Imam Kisai di dalam solat subuh pagi tadi. Daripada jalur anak muridnya Al-Imam Ad-Duri. Maka adalah imalah banyak lagi daripada tempat-tempat yang dalam bacaan Imam Hafaz kita. Imam Hafaz kita satu je, ayat 41 surah Hud. Kalau dalam Imam Duri punya bacaan, mazhab Imam Duri, ada lagi kat lain. Contohnya wama adri. Contoh kita baca surah Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal qari'ah
Wa ma adraka mal qari'ah. Wa ma adraka. Adraka di situ ada bacaan imalah daripada mazhab yang lain, seumpama mazhab Imam Hamzah dan juga Imam Ad-Duri. Wa ma adraka mal qari'ah. Adri. Kita baca wadduha, ada mazhab lain baca wadduhi. Itu dipanggil imalah tu. Maka bagi mazhab imam yang lain, dia ada lagi imalah kat tempat-tempat yang lain. Kita hanya satu, iaitu ayat 41 surah Hud. Maka kalaulah kita pergi baca juga imalah tu dekat tempat-tempat yang lain, seumpama macam tadi, Bismillahirrahmanirrahim, imalah tu rahmah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, imalah juga. Maka salahlah bacaan kita, sebab kita buat imalah bukan pada tempat yang sepatutnya. Situ. Baik. Dan ketahui kebanyakan saudara-saudara di tanah Jawi Nusantara ini mengikut bacaan Syekh Hafaz. Dia sebut dah tu. Tuan kita kata, dan ketahuilah oleh kita semua, kebanyakan saudara-saudara ataupun semua orang masyarakat Islam di tanah Jawi Nusantara. Tanah Jawi ni bukan Malaysia saja. Dan kita ni bukan kita orang Malaysia ni. Ni kita daripada Lingga, Kepulauan Riau. Di tanah apa nama ni, dekat-dekat dengan Aceh sana tu. Maka dia pun panggil tanah Jawi tempat dia. Kita pun tanah Jawi juga. Dan biasanya tanah Jawi ni merujuk kepada kepulauan tanah Melayu dah. Seangkatan dengan bahasa-bahasa Melayu kita ni, Indonesia, Malaysia, mana lagi cakap-cakap Melayu ni. Ini dipanggil tanah Jawi. Sehingga di Thailand pun masih lagi disebut tanah Jawi di sebelah Fatani. Maka kebanyakannya adalah mengikut bacaan Syekh Hafaz, wallahu a'lam, dia kata. Habis di situ. Kemudian masuklah kepada ayat yang nombor 3 dalam surah Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Gitu. Waqaf tam dia tulis. Ar-Rahmanir Rahim, kita berhenti situ, nama dia waqaf tam. Daripada awal Bismillahirrahmanirrahim pun waqaf tam. Lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin tu waqaf tam, dan ada juga ulama kata waqaf kafi. Itu nama waqaf. Waqaf tam maknanya waqaf yang telah sempurna maknanya, dan molek sangat kalau kita berhenti saja situ, tak payah sambung dah dengan ayat yang berikutnya. Berhenti saja situ sebab dia punya makna comel dah. Ar-Rahmanir Rahim maknanya Tuhan yang pengasih lagi penyayang. Manakala sebahagian daripada hukumnya telah disebutkannya, Ar-Rahmanir Rahim ni dia kata sebut dah sebahagian hukumnya masa kita bincang ayat pertama dalam surah Fatihah hari itu, iaitulah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rupanya surah Fatihah kita ni tuan-tuan, dia Allah Ta'ala buat perkataan yang sama di antara ayat 1 dan juga ayat nombor 3. Ar-Rahmanir Rahim tu berulang 2 kali. Bismillahirrahmanirrahim pertama, lepas tu Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim pula. Cuma dia buang Bismillah saja, tinggal Ar-Rahman Ar-Rahim. Diulang 2 kali. Ar-Rahman pun ulang 2 kali, Ar-Rahim pun ulang 2 kali. Gitu. Maka kata dia sebahagian daripada hukumnya telah disebutkannya sebelum pada ni. Hanya lagi di sini ditambah dengan beberapa penjagaan dan peringatan. Cuma ada sikit lagi lah beberapa tambahan peringatan dan juga kewaspadaan dalam nak jaga kita punya bacaan kita supaya tepat pada kalimah ataupun pada ayat Ar-Rahmanir Rahim ini, iaitu jika ditakhfifkan, yakni diringankan huruf yang bertasydid, seperti dibacanya Ar-Rahman itu dengan tiada beridgham, tiadalah sah bacaannya, kerana
ia meninggalkan idgham syamsiyah. Kata dia kalau kita baca dengan takhfif. Takhfif ni maknanya kita baca dengan renyang. Di mana tu? Pada huruf, pada kalimah Ar-Rahman. Sepatutnya Ar-Rahman. Ar-Ra tu berat. Kerana di situ hukumnya alif lam, sebagaimana kita bincang dah minggu lepas, alif lam ada dua, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Jadi Ar-Rahman ni alif lam hak mana se? Kalaulah alif lam itu selepas pada alif lam tu ada huruf ibri hajjaka wa khaf aqimah. Ada huruf ibri hajjaka wa khaf aqimah tu 14 huruf tu, maka kalau ada huruf tu alif bering ha jim kaf waw khafa ain qaf ya mim ha tu, maka itu adalah hukumnya alif lam qamariyah. Kalau tak ada huruf-huruf tu, jumpa dengan huruf lain selain pada huruf 14 tu, maka itu adalah huruf ataupun hukum di situ alif lam syamsiyah. Maka Ar-Rahman ini huruf alif lam bertemu dengan huruf ra. Adakah dia alif lam qamariyah? Kita tengok ibri hajjaka wa khaf aqimahu. Ada tak huruf ra? Tak ada huruf ra situ. Ibri hajjaka wa khaf aqimahu tak ada. Maknanya dia bukan alif lam qamariyah ni. Dia ni alif lam syamsiyah. Maknanya bila alif lam syamsiyah hukumnya kena baca dengan idgham. Alif lam itu ke dalam huruf ra. Maka Ar-Rahman, Ar-Ra. Makna kata idgham, lam itu tak bunyi. Al-Rahman dak, Ar-Rahman. Lam tu ada tapi kita sebut tak ada dia. Maka Ar-Rahman terus, bukan Al-Rahman dak. Itulah makna idgham syamsiyah ataupun alif lam syamsiyah tu. Maka kalaulah Ar-Rahman ini, kata dia, kita pergi baca dengan tanpa tasydid, yakni kita rengangkan bacaan dia, tiada beridgham. Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Sebab tu Ar-Rahman kita pergi baca Ar-Rahmanir Rahim. Jadi rengang. Tiadalah sah bacaannya, maka bacaan tadi tak dikira. Itu tidak sah, tak dikira. Bila tak dikira, kita kena ulang sekali lagi bacaannya. Kena ulang sekali lagi. Sebab apa? Kerana ia meninggalkan idgham syamsiyah. Sebab dia tak buat idgham syamsiyah tu dengan molek. Sepatutnya Ar-Rahman. Jadi dia baca Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Ini bagi orang yang belajar pada peringkat mula-mula, adalah akan dengar bunyi lagu tu. Ataupun saudara-saudara baru kita, mu'allaf yang baru memeluk Islam, baru baca Quran, baru start nak baca Quran, mungkin dia akan baca lagu tu Ar-Rahmanir Rahim. Budak-budak baru belajar, tapi mesti dibetulkan. Kita kena khabar situ kena berat sikit. Jadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sebab kalau tak baca dengan Ar-Rahman gitu, tak baca dengan berat gitu, dikira kita telah meninggalkan sabdu yang ada pada huruf ra itu. Maka hendaklah kita memberatkan bacaannya. Begitu juga segala huruf yang bertasydid yang lain. Jika ditinggalkan idghamnya, batallah bacaannya itu. Baru ni minggu lepas kita ada pergi kerja rumah tak? Tuan-tuan kira tak tuan-tuan? Berapa kau ada sabdu dalam surah Fatihah? Kita pergi kerja rumah. Tuan-tuan ada kira tak? Berapa? Tak apalah. Malam ni diberi jawapan. Malam ni diberi jawapan. Dalam kitab ni ada rupanya disebut. Saya ingat ke tak ada, rupanya ada. Mari kita tengok. Dia kata, dan ketahuilah wajib memeliharakan tasydid yang 14 di dalam Fatihah itu. Jadi jawapan dia ada 14 lah belaka. Tasydid dalam surah Fatihah, sabdu dalam surah Fatihah tu jawapan dia ada 14 belaka.
Cuma dia tak cover tadi. 14 tu kat mana? Kat mana 14 tu? Baik. Perhabis dulu. Dia kata wajib memeliharakan tasydid yang 14 dalam surah dalam Fatihah itu kerana ia hai'ah bagi huruf yang bertasydid. Hai'ah ni keadaan dia begitu. Keadaan dia mesti dibaca dengan bertasydid. Hai'ah bagi huruf yang bertasydid. Baik, kat mana 14 ni? Cuba kita tengok ayat pertama. Bismillah. Situ ada se. Bismillah. Rahman. 2. Rahman, Rahim. 3. Ayat pertama ada 3 dah. Lepas tu ayat kedua. Alhamdulillah. Lillah yang keempat. Lillahi Rabbil alamin. Rabbi tu yang kelima. Tasydid yang kelima pada Rabbi. Lepas tu ayat ketiga Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ada 2 pula lagi situ. Ar-Rahman 1, Ar-Rahim. Jadi 6, 7. Ada 7 dah. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin yang ke-8 tasydidnya. Iyyaka na'budu yang ke-9. Iyya pada ya. Wa iyyaka nasta'in yang ke-10. 10. Lepas tu ihdinas sirat. Ihdinas sirat yang ke-11. Al-mustaqim. Habis sebelah. Siratal ladzi. Situ yang ke-12. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Situ yang ke waladha. Nak masuk atas dha tu yang ke-13. Waladhdallin. Atas lam yang terakhir tu yang ke-14. Cukup 14 tak? Cukup. Itulah 14 tasydid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Jadi 14 ni tuan-tuan, mesti kita kena baca dengan tasydid betul-betul. Tak boleh ringan, kena berat bacaan dia tu. Kerana kalau kita salah gugur satu tasydid, maka tak sah bacaan Fatihah kita dan memberi impak kesan kepada solat. Kalau dibaca Fatihah masa tu dalam solat, maka sebab itulah ulama-ulama fiqh pun memang suruh kita ambil berat berkaitan dengan tasydid dalam surah Fatihah ni. Seumpama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami dalam kitab Minhajul Qawim, kitab fiqh Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, disebut kena jaga 14 tasydid yang ada dalam surah Fatihah itu. Gugur satu, tak jadi satu, kena baca lagi Fatihah tu biar kena dengan 14 tasydid tadi. Lepas tu, dan hendaklah Ar-Rahim itu dibaca sekira-kira sepanjang mad arid. Maka jangan dibuang mad aridnya. Dia kata sekira-kira. Dan hendaklah Ar-Rahim itu dibaca sekira-kira sepanjang mad arid. Maka jika dibuang mad aridnya seperti dibaca dengan pendek, tiada huruf ya-nya, ia itu haram jika tahu akan maknanya mencarut. Kerana makna Ar-Rahim tanpa ya adalah nama tempat peranakan di dalam faraj perempuan. Kita baca sekat tu dulu sebab ada penerangan lanjutnya berkaitan dengan mad arid itu apa dia, mad arid. InsyaAllah pada minggu yang akan datang pula lah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.